fasciitis. Memang dah sakit lah, memang terpaksa cocok apa kortikoid okey, jadi ini boleh kata antara charge yang akhir, kalau boleh jangan buat. Ui, sakit. Situ bawah tu sakit. Pada bawah ni kan. Ui sakit. Ui sakit. Ui. Hari tu rasa tak sakit macam ni. Ui sakit. Ui betul-betul sakit. Masih terasa sakitnya sehingga hari ini. Jadi video tadi sebenarnya video semalam saya cucuk, tapi cucuk apa okay, kita tunggu sebentar lagi. Okay, jadi bersama saya lagi Zaki Han dalam channel saya. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng sekali untuk notifikasi awal topik-topik saya tentang dunia kecergasan, dunia kekuatan, dunia sukan. Okay, jadi dalam nici-nici yang sama ni lah. Okay, jadi hari ini saya akan berkongsi topik tentang kecederaan yang disebut sebagai plantar fasciitis. Okay, fasciitis ni datang daripada perkataan keradangan. Okay, jadi keradangan di bahagian plantar, ligamen di sini disebut sebagai plantar fascia. Okay, plantar fascia ligaments. Okay, jadi kecederaan ini adalah kecederaan common pada mereka. Dia biasa terjadi pada golongan-golongan sebegini. Yang pertama adalah golongan yang overweight, yang berlebihan berat badan. Sama ada berat badan itu dah lama ataupun berat badan yang baru naik. Okay, baru naik ni seperti mereka yang pregnant. Jadi mereka yang pregnant berat tu tiba-tiba naik mendadak. Ada possibility kecederaan pada plantar fasciitis. Ia juga boleh jadi plantar fascia, plantar fasciitis itu nama kecederaan. Okay, ia juga boleh terjadi pada seorang yang aktif menggunakan pergerakan kaki. Pergerakan ini, okay, pergerakan plantar ini. Jadi seperti runner, pelari, okay, pelari maraton dan sebagainya berulang kali menggunakan pergerakan kaki ini. Okay, jadi kenapa saya cedera? Sebenarnya kecederaan saya ni bermula, kalau tak silap saya tahun lepas, okay, seminggu sebelum saya bertanding di Bangkok dalam Thailand Strongest Man. Jadi saya berlatih farmer walk ketika itu dan saya berlari dan akhirnya snap, dia kena pada plantar dan start sakit. Dia sakit kat mana? Sakit biasa dekat bahagian tumit lah. Jadi dia sebenarnya daripada plantar fascia ni, dia bersambung daripada metatarsal kepada tulang calcaneus dekat bahagian tumit Jadi kesakitan tu dia berkumpul kat sini, bahagian sini Okey, jadi dia mula sakit pada saya tu dan saya bertanding juga, paksa diri bertanding. Jadi selepas tu saya buat rehab, saya pergi fizio, saya cuba pelbagai kaedah rawatan dan akhirnya kurang berkesan pada saya dan akhirnya saya ambil keputusan untuk cucuk. Cucuk apa? Okey, sebentar lagi saya akan beritahu. Okey, jadi ia juga siapa lagi biasa berdepan dengan masalah ni? Orang-orang tua yang umur 40 hingga 60 tahun yang lebih berisiko lah berbanding orang muda. Biasa orang muda ni kurang, tapi ada juga kes yang melibatkan kanak-kanak. Okay, jadi saya nak ingatkan kat sini apa yang saya kongsikan ini bukan bertujuan untuk diagnose masalah anda. Sekiranya anda ada apa-apa masalah, jumpa doktor. Saya cuma berkongsi sedikit ilmu tentang kecederaan ini. Okay. So kalau kita jumpa doktor, biasanya doktor akan check, dia akan buat physical test kat mana kita sakit untuk mengesahkan adakah ianya plantar fascia, kecederaan pada plantar fascia ataupun kecederaan lain pada kaki. Okay, boleh jadi kecederaan lain. Jadi kalau dah sahkan, mungkin dia akan buat x-ray kalau perlu. Dia akan buat x-ray, nak check kehadiran mungkin spur dan sebagainya. Tapi biasa spur ni kalau ikutkan tak menyebabkan kesakitan. Kesakitan tu disebabkan oleh tightness. Ia boleh jadi juga disebabkan kita punya arch. Arch kat kaki ni ada yang terlebih arch, ada yang flat. Jadi kecenderungan untuk kena masalah plantar fascia ni lebih. Plantar fasciitis ni lebih berbanding orang-orang yang biasa.
Okey, jadi kat situ doktor akan mungkin dia akan scan. Okey, bila scan, bila dah sahkan, doktor akan prescribe apa yang disebut sebagai NSAID, non-steroidal anti-inflammation drugs. Okey, seperti ibuprofen, okey. Jadi ada banyaklah jenis, okey, bergantung pada doktor tu. Jadi bila dah keradangan dia dah berkurang, baru dia akan suggest untuk fisioterapi dan sebagainya lah. Okey, jadi saya nasihatkan kalau sekiranya apa-apa kecederaan, jika masih sakit, kalau boleh jangan buat stretching dan stretching regangan. Dia akan berkurang, tapi ada possibility dia akan kembali kepada keadaan asal. Okey, jadi sekiranya rawatan itu tak berkesan, baru doktor akan prescribe, dia akan pergi kepada solution, boleh kata pilihan-pilihan akhir seperti menggunakan steroid. Kan, macam saya pilih untuk menggunakan steroid, kita panggil dia corticosteroid ataupun corticoid lah dalam bahasa doktor. Okay, corticosteroid dia akan cucuk kat tempat yang sakit. Macam saya tu dia cucuk betul-betul direct kat tempat sakit tu. Memang sangat-sangat sakit. Jadi ada kesan sampingan lah kalau menggunakan cucuk tu. Dia akan mengurangkan kekuatan pada kita punya plantar fascia ni. Boleh jadi rapuh dan sebagainya lah. Sebab tu tak digalakkan. Kalau boleh jangan. Tapi saya memang dah sakit, dah sangat kritikal. Sakit ni mula menjadi kembali. Dia datang balik. Sakit ni dah lama daripada tahun lepas. Tapi dia datang balik disebabkan saya berdegil. Saya memang seorang yang degil. Jadi kalau boleh jangan ikut rentak saya lah. Saya dah cucuk, saya masih aktif berlatih. Sepatutnya kena berehat. Sepatutnya kena berehat 3 hingga 6 bulan. Tapi saya memang lepas elok saya terus berlatih. Dia latihan-latihan jenis dinamik memang kalau boleh elakkan. Latihan statik tu boleh lagi lah dimaafkan lagi. Dan insya-Allah lah selepas ni tahun ni mungkin kita dah tak ada apa-apa game lagi tahun ni disebabkan masalah COVID-19 jadi tak ada apa-apa event. Jadi saya ada masa untuk berehat lama. Saya akan ambil masa sekitar 3 bulan untuk merehatkan kaki saya daripada aktiviti-aktiviti dinamik dan fokus kepada pergerakan-pergerakan statik di gym. Kebetulan insya-Allah gym akan dibuka 15 Jun Okey, jadi apabila dah menggunakan steroid tu, sekiranya tak berkesan, antara choice-choice akhir yang lain ada seperti operation lah. Operation ni memang tak digalakkan sama sekali. Operation dia akan antara operation yang ada, dia akan operate, dia akan potong kita punya plantar ni, dia akan reattach balik. Tu operation. Lepas tu sama dia operate kita punya gastrocnemius dia memanjangkan gastrocnemius supaya dia fleksibel, lebih fleksibel. Jadi masalah ini boleh jadi berpunca daripada ketat. Ketat tu boleh jadi dekat kita punya ligamen plantar ligamen boleh jadi dekat kita punya Achilles tendon. Kat belakang ni kita panggil dia Achilles tendon. Boleh jadi dekat gastrocnemius kita. Okey, jadi itu antara punca-punca lah. Lepas tu adalah rawatan-rawatan lain. Rawatan lain seperti shockwave. Shockwave boleh cuba kalau nak cuba. Saya dah cuba. Waktu saya cuba tu alhamdulillah dia okey. Lepas tu dia terjadi balik sebab saya memaksa. Saya memaksa untuk buat angkatan sangat-sangat berat. Jadi shockwave anda boleh check dekat pusat-pusat fisioterapi. Okey, kalau saya buat dekat Yo Physio. Okey, Yo Physio Ceras dia memang ada equipment dia. Equipment dia boleh tahan harga dia 25,000. Jadi harga rawatan pun tak murah lah. Ada yang cecah, ada yang letak 100, ada yang letak 250, bergantung pada tempat. Boleh cuba shockwave. Shockwave dia akan macam menembak ada satu mesin lah. Kalau ada nanti saya akan sharekan dalam video ni. Kalau tak ada tu saya cuba cari kalau ada. Saya rasa saya ada buat rakaman. Okey, jadi dia akan target ke situ dan dia akan rasa sakit sekejap, dia mungkin akan bengkak dan sebagainya. Lepas tu 2-3 hari dia alhamdulillah dia okey. Boleh cuba kalau nak cuba shockwave. Okey, jadi hari ni tujuan saya berkongsi ni, satu saya nak share tentang kecederaan ni lah. Dan saya nak share apakah senaman yang anda boleh buat dalam bentuk regangan dia. Okey, jadi saya akan tunjukkan 4 jenis senaman yang anda boleh buat. Senaman pertama, anda boleh cari towel, boleh cari tuala. Jadi tuala ni anda letak dekat bahagian kaki, dekat bahagian atas dekat bahagian metatarsal kita. Okey, dari sini kan anda just tarik. Make sure lutut tu lurus. Tarik dan tahan sekitar 30 saat. 30 saat, lepas tu dia lepas. Buat ulang untuk 3 ulangan. Ini latihan kita yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua dalam posisi duduk ni, posisi duduk ni anda letak je kat sini. Apa yang anda buat? Anda masaj dekat bahagian otot-otot, dekat bahagian ligamen tu. Mana plantar fascia tu, anda masaj. Tolak dia, tarikkan ke atas.
bagi dia lembut. Ini boleh selang-selikan dengan latihan yang pertama tadi. Jadi latihan pertama kita dah tarik, lepas tu masas bagi lembut, lepas tu tarik balik. Boleh selang-seli. Atau nak buat sekaligus pun boleh, tak ada masalah. Okay? Boleh target masanya dalam 30 saat juga. Bagi dia lembut. Kalau perlu letak lotion lah. Tapi macam saya tak letak lotion, saya biar kosong kering macam ni. Okay, boleh Okay, yang ketiga, anda cari apa-apa botol, ataupun macam kes ni, ini yang saya jumpa, saya letak. Jadi apa yang anda buat, anda rollkan dekat pelantar fascia tu. Rollkan. Bila nak roll, masa terbaik adalah pagi. Waktu kita bangun tidur tu, anda boleh apply ni setiap hari. Bangun tidur tu, sebab bangun tidur bila kita pijak tu memang rasa sakit. Jadi kita tak nak rasa sakit tu, kita rollkan dah. Boleh pakai botol, boleh pakai bola tenis. Mungkin bola tenis sebenarnya lebih efektif. Bola tenis tu kita boleh roll ke beberapa spot dekat bahagian pelantar fascia tu. Okey, jadi kalau untuk tambahan bagi mereka yang masih ada inflammation, masih ada keradangan, apa yang anda boleh buat, anda cari satu botol mineral yang kecil, penuhkan dengan air, letak dalam peti, bekukan dia, jadi dalam bentuk ais anda letak kat tapak kaki, anda rollkan dia. Jadi roll, dia bantulah ais tu, bantu kurangkan inflammation tu. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, anda cari satu tempat, mungkin kat tangga atau kat mana tempat yang lebih tinggi daripada tempat yang sekarang anda just pijak kat tu. Boleh buat sebelah kaki atau boleh buat kedua-dua belah kaki. Apa yang anda buat, anda pijak kat bahagian metatarsus tu, anda turunkan, biar dia turun. Badan tegak, biar dia turun. Buat 30 saat. 30 saat, biar je. Tak payah buat, biar. Okay, jadi selepas 30 saat, ulang balik 3 set. Okay, cuba apply, cuba buat 4 jenis senaman tu. Jadi lama-kelamaan dia akan bantulah kurangkan kita punya yang ketat dekat kita punya gastrocnemius, dekat kita punya Achilles tendon, dekat plantar fascia, dan anda akan bergerak dengan lebih selesa. Dalam masa sama, sebenarnya anda digalakkan mencari kasut yang bersesuaian dengan aktiviti anda. Jadi kadang-kadang kasut tu tapak dia terlalu lembut, terlalu nipis, itu memang tak sesuai lah. Cari yang lebih tebal. Lepas tu dia punya permukaan tapak tu, dia punya curve tu, dia punya arc tu, dia punya lengkungan tu, cari yang sesuai dengan masalah anda. Kalau boleh dapatkan pakar-pakar yang buat kasut tu kan, yang itu lebih baik lah. Tapi kalau yang pakar tu biasa lebih mahal. Kadang-kadang ada kasut, saya pernah tanya sekali tu mencecah 1,000 jugalah. Cuma kalau tak nak macam tu, cari yang baik dan sebagainya. Lepas tu kasut jangan guna dalam satu jangka masa yang sangat-sangat panjang. Kalau kasut larian tu, kasut workout yang berlari tu kan, kita boleh pakai, dia punya anggaran dia sekitar 500 km larian sahaja. Lepas tu cari kasut baru. Bila pakai terlalu lama dia akan start mengeras. Jadi tak berapa sesuai untuk tapak-tapak yang bermasalah sebegini. Okey, jadi saya harap apa yang saya kongsikan dapat bantu anda mengurangkan keradangan di bahagian tumit kaki anda. Sekiranya tak dapat bantu kan, anda dapatkan bantuan pakar-pakar daripada luar, dapatkan bantuan doktor, dapatkan bantuan daripada terapi-terapi fizikal di luar sana, iaitu fizioterapis dan sebagainya. Saya ingatkan balik, video saya bukan bertujuan untuk diagnose masalah anda, tapi cuma berkongsi sedikit senaman dan masalah yang saya hadapi. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri, saya minta anda jangan lupa subscribe channel saya. Tekan butang subscribe, tekan loceng, kongsikan video ini pada rakan-rakan anda yang mungkin memerlukannya. Okey, jadi assalamualaikum, jumpa lagi.